Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1239. Antara paparan utama. Rasuah bukan budaya kita. Pengundi muda wajar pilih pemimpin ikut merit. PH tawarkan golongan profesional calon PRU 15. UMNO BN tidak percaya parti katak politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri sementara Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika dicabar untuk berdebat oleh pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau berkata, debat bukan budaya kita. Sedangkan debat tersebut adalah untuk memastikan setiap calon Perdana Menteri yang bertanding mengemukakan dasar dan pelan rancangan yang akan dilaksanakan sekiranya dilantik ke jawatan tersebut. Perdebatan ini jika diadakan akan memberi peluang kepada rakyat untuk memerhati dan menilai dasar-dasar yang dikemukakan oleh setiap calon. Selepas mendengar debat, rakyat boleh membuat keputusan siapakah calon Perdana Menteri yang mampu membawa negara ini keluar daripada kemelut kemerosotan ekonomi yang melanda hari ini. Keengganan Ismail Sabri untuk berdebat bermakna beliau enggan berkongsi aspirasinya untuk negara ini. Namun pada 26 Oktober 2022, Ismail Sabri menyatakan apakah pelan rancangannya. Seperti yang dipetik oleh Cosmo Online, pelan Ismail Sabri ialah jika Barisan Nasional hanya menang 80 kerusi Parlimen pada pilihan raya umum ke-15 nanti, mungkin akan diadakan kerjasama dengan beberapa parti lain. Ini kerana dengan kemenangan 80 kerusi, sudah tentu parti itu tidak boleh membentuk kerajaan. Katanya mungkin Barisan Nasional akan ada kerjasama dengan parti lain seperti Gabungan Parti Sarawak, GPS dan Gabungan Rakyat Sabah, GRS, serta parti lain yang ditentukan kemudian. Apa-apa pun parti yang akan tentukan dan Majlis Kerja Tertinggi MKT akan bincang selepas keputusan PRU 15 dan selepas itu baru parti buat keputusan kerjasama atau tidak, katanya dipetik Cosmo Online. Beliau agaknya lupa bahawa GRS itu merupakan gabungan parti politik yang dianggotai oleh parti yang UMNO sendiri gelar sebagai pengkhianat, Bersatu yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Selain itu, Gabungan Rakyat Sabah yang didaftarkan secara rasmi sebagai entiti politik baharu di Sabah pada Mac lalu turut disertai oleh Parti Bersatu Sabah, PBS, Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, Parti Maju Sabah, SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, USNO. Walaupun PAS tidak disebut ketika pelancaran GRS, tetapi parti itu merupakan anggota Perikatan Nasional bersama-sama dengan Bersatu. Inilah cacamarba yang akan berlaku jika UMNO BN yang diundi pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Kerajaan yang dibentuk akan jadi saling tak tumpah seperti yang dialami oleh rakyat selama 31 bulan, 1 minggu yang lepas. Demikian bayangan kemungkinan yang disebut oleh Ismail Sabri yang amat mengerikan. Rakyat mahu jalan terus ke hadapan, tetapi UMNO BN menyusur jalan ke belakang. Senario ini turut disebut oleh bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam ceramahnya di Kuala Selangor. Beliau menegaskan Pakatan Harapan akan membina semula negara ini dengan peperangan melawan rasuah. Ini kerana ketika pentadbiran kerajaan UMNO BN, 30% perbelanjaan negara iaitu 30 hingga 60 bilion ringgit tiris setiap tahun. Sebaliknya, kata Dr. Zulkifli, jika kita tidak memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kembali bergabung dengan Perikatan Nasional, kita melangkah ke belakang dan negara hancur kerana mereka. Dr. Zulkifli mengambil contoh dasar kesihatan yang beliau rancang daripada sick care kepada health care yang dicadangkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 24 Disember 2019. Kini pelan kesihatan itu diciplak oleh Khairy Jamaluddin. Rupanya mereka tidak ada pelan dasar dan polisi untuk hala tuju negara. Patutlah tak mahu berdebat. Kononnya, debat bukan budaya kita. Kita bersihkan negara ini daripada penyangak dan kleptokrat, kata Dr. Zulkifli. Rasuah bukan budaya kita.
Tokoh akademik sains politik yang tidak asing lagi, Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof menyelar sikap pemimpin parti yang setiap pilihan raya menggunakan orang desa dengan sentimen perkauman untuk mendapatkan sokongan. Muhammad Agus juga menemplak sikap pemimpin yang menggunakan agama penuh dengan sentimen dan emosi, sedangkan pembangunan negeri di bawah terajunya tidak boleh dijadikan contoh. Beliau berpendapat pandangan politik mereka banyak yang memecah belahkan masyarakat, bukannya menyatukan. Sudah sampai waktunya pengundi memilih tidak berdasarkan kaum dan sentimen agama sempit. Sudah sampai ketikanya pengundi memilih berdasarkan merit, ketokohan calon dan parti berwibawa untuk membina Malaysia yang maju, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, parti berwibawa ialah parti yang pemimpinnya tidak korup, tidak resis, mampu menarik keyakinan pelabur, mempunyai idea, wawasan dan semangat Malaysia dan dapat mengangkat Malaysia di pentas antarabangsa. Walaupun Muhammad Agus tidak mengharapkan mereka yang berusia 40 tahun ke atas untuk berubah, beliau menaruh harapan kepada pengundi muda dalam kalangan usia 18 hingga 39 tahun untuk menggalas tanggungjawab menentukan masa depan negara. Pengundi muda ini cerdik, celik teknologi maklumat, terdedah kepada media sosial dan peka kepada isu-isu semasa. Biarpun ramai yang menyatakan pengundi 18 hingga 20 tahun itu akan mengundi mengikut kecenderungan politik ibu bapa dan rakan sebaya, mereka adalah pengundi bermaklumat, ujarnya. Beliau berharap pengundi muda yang cerdik ini menolak politik perkauman dan politik keagamaan yang sempit. Demi negara, saya harap mereka berani melakukan introspeksi nasional tanpa dipisahkan oleh perbezaan kaum dan agama. Jangan biarkan diri diperkotak-katik oleh perbezaan ini oleh ahli-ahli politik. Terima realiti kita sebagai negara majmuk, nasihatnya. Muhammad Agus menyifatkan sikap orang politik yang memperdagangkan bangsa dan agama setiap kali pilihan raya memalukan. Jika ada parti yang mendakwa memperjuangkan bangsa Melayu, sejauh manakah bangsa ini maju sekarang? Soalnya, kata Muhammad Agus, mereka menggagalkan usaha untuk membina Malaysia yang hebat di sebalik berdegar berjanji untuk membina hubungan rakyat dengan rakyat yang harmoni. Saya kali ini tegas menolak parti sebegini kerana bagi saya parti yang hebat ialah parti yang komited menempatkan kepentingan negara multi-etnik ini di atas kepentingan parti. Saya harap anak muda juga begitu, melakukan introspeksi nasional bagi membangunkan Malaysia yang hebat, berdaya saing dan harmoni, tegas beliau. Muhammad Agus tidak menamakan parti mana, tetapi kita jelas maksudnya ialah Parti UMNO dan PAS. Kini kejumudan perjuangan ini disertai dengan Parti Bersatu. Terkini, kenyataan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyatakan ada iblis dalam pakatan semata-mata kerana gabungan itu hendak meratifikasikan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum (ICET) amat melampau. Sedangkan hakikatnya 181 buah negara di dunia ini telah meratifikasi ICET. Ini termasuk negara Islam seperti Indonesia, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Afghanistan dan lain-lain. Kenyataan Abdul Hadi itu dibidas oleh pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman yang juga seorang peguam. Apakah ulama-ulama di sana juga di bawah pengaruh iblis? Soalnya merujuk kepada negara-negara Islam yang turut meratifikasi ICET. Tidak bersetuju dengan ICET itu tidak mengapa. Namun menuduh iblis dalam Pakatan Harapan bermakna ada iblis dalam negara Islam lain, templaknya. Tidak mengapa kalian sinis terhadap ahli politik, tetapi dengarlah nasihat ahli akademik dan profesional yang memikirkan tentang masa depan negara. Syabas keadilan kerana membawa ke hadapan tokoh-tokoh profesional yang mampu membawa produk politik iaitu dasar awam ke aras yang lebih tinggi dan berkualiti. Kemarin keadilan memperkenalkan 7 tokoh profesional yang akan bertanding sebagai calon Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Menurut Presiden Keadilan yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka yang dicalonkan mempunyai ketokohan tertentu dan amat berketerampilan serta berwibawa dalam membela rakyat. Kita persembahkan kepada rakyat dan menunjukkan seriusnya kita menampilkan tokoh berwibawa. Juga komitmen kita bahawa parti ini bukan hanya pertahankan aktivis parti sebagai calon, tetapi juga memberi ruang kepada yang lain yang boleh memberi sumbangan kepada rakyat dan negara, katanya. Untuk kita persembahkan kepada rakyat dan menunjukkan seriusnya kita untuk menampilkan tokoh-tokoh yang berwibawa dan juga soal komitmen kita
bahawa parti ini bukan saja pertahankan aktivis parti yang diberi keutamaan, tetapi memberi ruang kepada yang lain yang kita rasa boleh memberi sumbangan kepada rakyat dan negara. Mereka ialah: pertama, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Datuk Zainal Azman Abu Seman, beliau dicalonkan untuk bertanding di Perak. Kedua, bekas Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin dan Timbalan Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan, akan bertanding di Pahang. Ketiga, keadilan juga menampilkan seorang calon yang giat membela kebajikan golongan orang kelainan upaya, iaitu Dr. Nur Aisyah Maidin Abdul Aziz. Beliau ialah pensyarah kanan bidang peristologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Menurut Anwar, kehadiran beliau sebagai calon di wilayah persekutuan menjadi lambang iltizam keadilan untuk mengangkat sumbangan golongan kelainan upaya dan wanita. Keempat, seorang tokoh dakwah yang tidak asing, Ustaz Ni Omar Ni Aziz, yang pernah bertugas sebagai Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Ni Omar memiliki kelulusan dalam bidang usuluddin hadis dan syariah. Ni Omar akan bertanding di Perak, kata Anwar. Kelima, bekas Ketua Pengarah Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, Saiful Yazan Mat Yusof, yang akan bertanding di Selangor. Keenam, bekas Presiden Majlis Belia Malaysia, seorang tokoh muda, Julfitri Johar, yang akan bertanding di Negeri Sembilan, dan calon termuda berusia 28 tahun, seorang mahasiswa calon PhD Universiti Malaya, Fatin Emilia Fadzil, yang akan bertanding di Perlis. Tokoh muda, wanita muda yang punyai kelayakan akademik dan mewakili hasrat dan aspirasi golongan muda. Beliau adalah Fatin Amelia Fazli, baru berusia 28 tahun. Jauh jarak dengan saya. Dan salah seorang calon termuda dari kalangan siswa yang diketengahkan dalam PRU 15. Anwar berkata, semua calon yang diumumkan pada hari itu adalah kuota keadilan. Menjelaskan mengenai mengapa mereka dipilih, Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli berkata, beliau melihat rakyat sangat sinis terhadap ahli politik yang gagal menempatkan diri mereka sebagai penggubal dasar yang berwibawa. Menurut beliau, pemilih mahu calon yang berketerampilan, bukan semata-mata ahli politik penuh yang tidak ada ilmu yang bersesuaian. Kalian tentu pernah melihat bagaimana perbahasan di Dewan Rakyat berjalan di negara. Kalian juga tentu pernah rasa kecewa apabila isu yang penting gagal diambil perhatian kerana ahli politik hanya mementingkan perut mereka sahaja atau takut kebejatan mereka akan terbongkar. Sampai masanya rakyat Malaysia mendapat YB, iaitu yang berkhidmat, bukan semata-mata yang berhormat, yang berjalan atas permaidani merah. Ramai ahli parlimen yang kelakuan mereka memalukan negara, malah ada yang sudah didapati bersalah kerana salah guna kuasa. Malang bagi Parti Bangsa Malaysia PBM yang dipenuhi oleh katak-katak politik daripada pelbagai parti. Permohonan parti itu untuk menyertai gabungan Barisan Nasional dengan rasminya ditolak. PBM menghormati keputusan Barisan Nasional untuk tidak diterima masuk ke dalam gabungan itu sekarang dan sebaliknya akan bertanding pada PRU 15 di bawah logo kami sendiri, kata ahli pengasasnya Larry Seng dalam satu hantaran di Facebook. Kami akan menyemak semula permohonan kami untuk menyertai BN selepas pilihan raya. PBM memohon menyertai BN pada Julai lalu. Parti itu mungkin tidak terhad untuk bertanding hanya di kerusi penyandang dan tidak semua penyandang akan dicalonkan sebagai calon pada pilihan raya ini. Beliau juga menafikan bahawa jawatan presiden bagi parti tersebut telah diambil alih oleh Datuk Zuraida Kamaruddin. PRU 15 saya akan bertanding di bawah tiket PBM. Sebagai presiden parti, saya tidak pernah meletakkan jawatan dan tidak melepaskan keahlian parti, tegasnya. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Isham Jalil dipetik media sebagai berkata, Barisan Nasional tidak akan menerima PBM di dalam gabungannya mahupun kerjasama dengan parti tersebut pada pilihan raya umum ke-15. Ini kerana PBM akan bertanding di Sarawak dan menentang sekutu Barisan Nasional iaitu GPS. Mengulas mengenainya, bekas ahli Parlimen Julau itu berkata, parti ini berakar umbi berasal dari Sabah dan Sarawak. Adalah penting bahawa suara dan perwakilan kita tidak diabaikan atau dipinggirkan. Larry juga menegaskan bahawa dirinya masih menguasai parti tersebut, tidak seperti yang dilaporkan di media.
Segala pengumuman yang dibuat oleh pemimpin parti sebelum ini hanyalah spekulasi semata-mata. Pengumuman rasmi akan dibuat oleh saya sendiri dan hanya saya yang akan menandatangani watikah untuk PBM pada PRU 15, tegasnya. Selain Larry Seng, PBM dianggotai oleh 6 ahli parlimen yang melompat, 5 daripada keadilan dan seorang daripada warisan. Suraidah Kamarudin yang sebelum itu ialah naib Presiden Keadilan yang melompat ke Bersatu bersama bekas Timbalan Presiden Keadilan, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, sehingga menyebabkan jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan menerusi langkah syaratan pada Februari 2020. Sementara itu, Datuk Dr. Xavier Jayakumar, bekas ahli Parlimen Kuala Langat yang juga naib Presiden Keadilan menyertai PBM selepas keluar parti dan menjadi ahli Parlimen bebas buat seketika. Xavier keluar parti selepas beberapa rakan sekutu dan bekas kaki tangan kementerian yang diterajuinya ditahan dan direman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Datuk Seri Edmund Santara Kumar pula memenangi kerusi segamat di bawah bendera keadilan iaitu Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14. Beliau melompat ke Bersatu sebelum melompat ke PBM. Edmund dikritik kerana bercuti selama 55 hari di New Zealand ketika negara sedang dilanda COVID-19. Seperti Edmund, Stephen Chung juga memenangi kerusi Parlimen Tebrau di bawah bendera keadilan tapi keluar parti menjadi wakil rakyat bebas sebelum melompat ke PBM. Satu-satunya bekas ahli Parlimen warisan yang menyertai PBM ialah Datuk Muhammadin Ketapi dari Lahad Datuk. Dalam keadaan parti yang cacah marba, tidak tahu siapa yang berkuasa dan dianggotai oleh ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang mengkhianati parti sendiri, tidak hairan jika Barisan Nasional menolak penyertaannya dalam gabungan itu. PBM hanya akan menjadi liabiliti sahaja kepada Barisan Nasional. Zuraidah harus sedar bukan mudah untuknya menjadi seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bermula dari ground zero untuk memimpin sebuah parti politik. Rakyat pun tak suka kepada parti yang dipenuhi ahli politik katak. Silap langkah, jadilah seperti Pak Kaduk sahaja. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.